Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung 100 hari Malaysia Baru untuk edisi 9.30 malam hari Rabu. Sudah hampir 5 hari secara rasminya kempen Pelarian Kecil Sungai Kandis sudah pun berlangsung. Ramai pemerhati yang sudah pun berada di lapangan melihat kempen masih som-som kuku. Tidak banyak pergerakan, tidak banyak aktiviti secara besar-besaran berlaku. Begitu juga sambutan di kalangan pengundi di Sungai Kandis masih agak dingin. Mungkin fatigue ataupun kepenatan Pelarian Umum ke-14 masih dirasakan. Dan apatah lagi kawasan Sungai Kandis ini sudah sinonim dengan kubu kuat untuk Parti Keadilan Rakyat sejak sekian lama. Dan ditambah lagi dengan penyandangnya Allahyarham Syuaimi Syafiee merupakan orang kuat Parti Keadilan Rakyat dan pegawai kanan di dalam Pejabat Menteri Besar ketika pentadbiran Datuk Seri Azmin Ali. Jadi banyak faktor yang menyebabkan Sungai Kandis masih agak orang kata pun suram selepas 5 hari kempen secara rasminya berlangsung. Apatah lagi kita akan melihat menjelang 4 hari bulan Ogos akan datang. Adakah Sungai Kandis akan menjadi tumpuan lebih besar ataupun lebih fokus dalam masa-masa hari yang mendatang ini? Tetapi apapun, inilah ujian pertama untuk semua parti politik, terutamanya bagi Parti Pakatan Harapan yang sudah memenangi di peringkat Putrajaya dan memenangi secara besar di Dewan Undangan Negeri Selangor. Semuanya akan menjadi kata pun ujian bagi mereka, sama ada dasar-dasar dan manifesto yang sedang ditunaikan dan akan ditunaikan akan menjadi satu bebanan kepada Pakatan Harapan. Begitu juga bagi oponennya iaitu UMNO Barisan Nasional dengan kekalahan teruk pada 9 Mei yang lalu. Adakah dengan pencalonan Datuk Lokman Nur Adab ini mampu memberi sedikit orang kata pun kebangkitan mereka dengan segala apa perubahan yang mereka sudah lakukan, terutamanya dalam pemilihan pucuk pimpinan UMNO yang baru berlangsung. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini secara lebih dekat. Apatah lagi tokoh yang kami tampilkan pada malam ini membuat kajian khusus kepada Pelarian Kecil Sungai Kandis dan juga rekod-rekod yang sebelum ini. Profesor Madya Dr. Hamdan Datuk Muhammad Saleh, Dekan Pusat Pengajian Asasi dan Umum Universiti Selangor di Shah Alam. Mungkin Dr. Hamdan, banyak sekali kita sudah membuat perbincangan mengenai pelarian kecil di Sungai Kandis, tetapi untuk tumpuan pada malam ini saya ingin melihat mengapa Sungai Kandis begitu sinonim dengan Parti Keadilan Rakyat. Kalau kita imbas sedikit sejarah Seri Andalas dan juga sekarang selepas persepadanan semula dipanggil Sungai Kandis. Okey, terima kasih Tuan Haji. Walaupun Sungai Kandis ini seolah-olah baru keluar daripada peta demokrasi kerana adanya pelarian kecil ni, tapi sejarah keadilan itu sendiri, masa waktu itu Parti Keadilan Nasional itu sendiri dibina sedemikian rupa hasil daripada apa yang berlaku pada 5 November 2000, iaitu demonstrasi 100,000 rakyat di Kesas, di mana paksinya adalah di Jalan Kebun. Di mana terletaknya Jalan Kebun ini di dalam kawasan Sungai Kandis sekarang. Di sinilah bergeraknya satu yang dinamakan gerakan reformasi begitu itu, yang di mana gerakan-gerakan ini yang sebenarnya ironinya termasuk antara yang pemimpin yang waktu itu adalah calon BN sekarang, Datuk Lokman Adam. Dan ini antara manifestasi bahawa, dan ada pernah orang melabelkan bahawa daripada sinilah munculnya apa yang kita namakan sebuah parti yang cita-citanya cukup tinggi walaupun kecil masa itu. Istilah yang digunakan masa itu, daripada cacing nak menjadi naga. Jadi daripada paksi Jalan Kebun inilah membawa kepada Kesas sehinggalah membawa kepada reformasi yang bawa kepada transformasi yang kepada PRU baru ini. Ya. Ini satu manifestasi yang sejarah, memang ada satu fakta bahawa keadilan dan reformasi bergerak secara paksinya di situ. Apa yang menyebabkan Sungai Kandis dan juga Jalan Kebun ini menjadi base, menjadi tumpuan, menjadi lokasi munculnya gerakan kebangkitan rakyat untuk menentang pemerintahan selepas pemecatan Datuk Seri Anwar? Apa faktor awalnya? Saya melihat begini, keadilan waktu itu PKN dibina atas paksi anak muda, urban, dan paksinya tentunya di Selangor. Dan Lembah Kelang. Di Lembah Kelang, dan
pusat keadilan Selangor waktu itu adalah di Jalan Kebun antaranya. Dan inilah gerakan awal di mana di sebalik tentangan birokrat dan sebagainya, dan pembinaan gerakan anak muda itulah yang membawa ke jalan demonstrasi besar yang selepas kepada demonstrasi yang berlaku selepas pemecatan Datuk Seri Ahmad Ibrahim. Dia memulakan satu gerakan yang rakyat massa yang jumlahnya namanya besar, 100,000 demonstrasi. Dan nadinya di situ. Selangor dengan izin memang berpusat sejak dulu adalah merupakan nadi Parti Keadilan, dan terbukti setelah 2008 di situlah bermulanya satu gerakan kepercayaan bahawa parti itu mampu dan percaya boleh menjadi oposisi yang boleh membentuk kerajaan. Okey. Dalam lebih 2 dekad, 2000 hinggalah 2018, hampir 18 tahun, Sungai Kandis melihat perjalanan parti kecil, kalau diibaratkan seperti cacing itu, sekarang sudah menjadi sebuah parti besar seperti Naga. Mampu memiliki Selangor sejak 2-3 pentadbiran yang lepas, sekarang sudah melangkaui ke Putrajaya dan memenangi kursi yang terbanyak dalam komponen Pakatan Harapan. Apa yang boleh kita baca kepada Sungai Kandis kali ini? Okey, pertemuan kali ini cukup menarik kalau kita lihat daripada sudut demografinya pun. Dan Sungai Kandis walaupun terletak di tengah-tengah Selangor, tetapi profiling Jawa itu sangat tinggi. Dan kalau kita lihat dari sudut profiling itu, daripada 50,000 lebih pengundi, 71% merupakan pengundi Melayu yang paksinya kalau kita gunakanlah Jalan Kebun itu merupakan pengundi-pengundi yang merupakan pengundi Melayu dan Jawa. Kebetulan saya bersekolah di kawasan itu, dan sekolah menengah saya pun menjadi satu pusat mengundi. Jadi daripada dulu adalah dibina daripada sudut paksi Melayu Islam dan juga paksi kesatuan yang memfokuskan kepada keberpihakan rakyat. Dan tak terkejutlah kalau kita lihat calon yang dipilih itu adalah calon yang memang datang daripada lokal. Kerana kalau dilihat daripada struktur lokaliti ataupun struktur etnik Jawa itu sendiri, mereka sangat-sangat protektif terhadap pemimpin-pemimpin setempat. Ini berlaku di kursi-kursi lain pun di Selangor yang mempunyai majoriti etnik Jawa. Dan ini antara yang menarik yang kali ini di kawasan Sungai Kandis. Okey. Selepas pilihan raya umum ke-14, kalau kita lihat angka yang dimenangi oleh saudara Syami Syafiee Allahyarham dengan majoriti yang agak selesa, sekitar 12,480, dan undi keseluruhan yang diperolehi 23,998. Kalau nak dicampurkan undi yang diperolehi oleh wakil BN dan juga PAS termasuk PRM, tidak mampu juga mengalahkan majoriti yang diperolehi Allahyarham Syami Syafiee. Apa maksud yang boleh kita baca untuk 4 Ogos akan datang? Kerana ini akan memberi satu gambaran adakah kemenangan Pakatan Harapan, apatah lagi Parti Keadilan Rakyat yang digunakan sebagai model ataupun logo utama dalam pertarungan pilihan raya yang terhebat dalam sejarah negara, mampu digembelingkan sekali lagi dengan angka mungkin tidak lebih ataupun tidak kurang, mampu memberikan kelegaan kepada pimpinan Pakatan Harapan bahawa mereka berada di landasan yang betul selepas hampir 100 hari masih mendapat dukungan yang padu. Apatah lagi kawasan ini merupakan kubu kuat Parti Keadilan Rakyat. Jika Lokman Nur Adam mampu meraih sedikit tambahan undi berbanding apa yang diperolehi pada 9 Mei yang lalu, apa maksudnya juga kepada Sungai Kandis dan juga lanskap politik Selangor dan lanskap politik nasional. Jadi kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Ada beberapa perkembangan terkini yang kita lihat sepanjang kempen 5 hari di Sungai Kandis ini. Saya merujuk kepada kempen untuk Barisan Nasional dan juga UMNO. 3 perkara yang saya lihat sepanjang 5 hari. Yang pertama, Badan Perhubungan UMNO Selangor di bawah pimpinan baru Datuk Seri Ismail Sabri membuat kenyataan bahawa pimpinan UMNO ingin terus bekerjasama dengan PAS untuk memastikan penyokong PAS ramai 7,000 itu akan memangkah BN pada 4 Ogos yang akan datang. Dan petang tadi pimpinan PAS menolak semua kenyataan tersebut, tiada apa-apa kataupun kerjasama, dan mereka tidak mengerahkan jentera berkempen untuk UMNO dan Barisan Nasional sepanjang kempen di Sungai Kandis, dan terpulang pada ahli mereka di Sungai Kandis sama ada untuk memangkah PH ataupun Barisan Nasional UMNO. Keduanya,
apa yang kita lihat menggunakan taktik ataupun modal kempen yang berasaskan Melayu Islam dengan apa jua yang dilakukan oleh Pakatan Harapan sepanjang 70 hari mereka memerintah ini, isu pelantikan hakimnya, isu pelantikan peguam negara, isu LGBT, pengiktirafan UEC dan sebagainya dijadikan sebagai modal utama untuk memancing 71% ataupun 71% undi Melayu Islam di Sungai Kandis. Dan ketiganya hari ini bekas Perdana Menteri ataupun bekas mantan pengurusi UMNO Barisan Nasional turun berkempen Datuk Seri Najib. Apa maksud semuanya ini pada pandangan Dr. Hamdan? Okey, persepsi awal adalah berkaitan dengan kalau kita lihat kemenangan Allahyarham Habib Suhaimi adalah 56%. Iaitu agak jauh daripada undi popular Kerajaan Pakatan Harapan Selangor lebih tinggi, lebih kurang 65. Itu isu pertama. Jadi isu pertama yang digunakan ini adalah isu yang sekarang ni kita lihat kenapa PAS agak ragu-ragu. Mungkin disebabkan adalah, bagi saya mungkin disebabkan adalah apa yang berlaku impact ketika PRU baru ni yang tak sampai 100 hari, iaitu PAS hanya tinggal satu kursi. Kingmaker tu. Walaupun dalam keadaan lebih bersedia daripada sebelum ini. Jadi PAS melihat lebih berhati-hati kerana kursi Sungai Kandis ni adalah kursi yang urban dan semi-urban. Thinking citizen berlaku di situ. Pengundi-pengundinya walaupun 71% itu merupakan kursi yang politik dan mempunyai percentage undi bukan Melayu yang agak ramai. Dan ini satu sebab mengapa berlaku isu itu, berhati-hati dan sebagainya. Dan itu satu membawa kepada isu kedua, bila mantan Perdana Menteri keluar, turun ke Padang, dia akan mencipta satu persepsi baru. Kalau kita lihat penolakan... Betul ke persepsi baru ataupun persepsi yang lama yang tidak boleh ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional? Dia akan munculkan balik persepsi itu. Kerana isunya adalah antara sebab penolakan itu adalah kerana faktor pimpinan. Dan itu membawa kepada apa yang berlaku di Selangor sebenarnya. Selangor adalah kemenangan terbesar Harapan di ketika pilihan raya itu. Dan ketiganya adalah calon yang ditawarkan oleh Parti Keadilan sekarang adalah calon yang memang pertamanya bukan saja anak tempatan, tapi memang seorang yang aktivis yang banyak terlibat dengan keberpihakan rakyat, dan juga datang daripada keluarga yang terkenal di kalangan pengundi, terutama pengundi etnik Melayu, Jawa, Islam dan sebagainya. Dan ini satu advantage yang cukup besar, terutama kalau kita lihat daripada etnik Jawa, Melayu yang melihat kepada tokoh-tokoh dan sebagainya. Malah ada jalan sempena nama bapa kepada calon Ustaz Zawawi. Ini satu isu yang kita lihat membawa kepada perkara keempat, iaitu walaupun seolah-olah kemenangan itu ramai yang meramalkan kemenangan di Pakatan Harapan dan sebagainya, tapi kita juga perlu lihat dari segi, mungkin orang berkira dari sudut majoritinya. Kalau dilihat sepanjang sejarah 3 tahun ini, Pakatan Harapan balik di sebalik pilihan-pilihan kecil yang ada, contohnya tak mengira siapa yang menang pun, peratus turun mengundi hanya sekitar 71 ke 75. Akan menurun. Rompin, di Kajang, di Sungai Besar, di Kuala Kangsar, dan ini akan memberi kesan kepada tahap pengundi. Dan ini juga akan kita lihat sekitar 30,000 anak muda yang menjadi pengundi, dan juga 7,000 pengundi PAS. Bagaimana mereka melihat itu. Namun isu yang digunakan adalah isu yang isu Melayu dan sebagainya. Saya lihat apa yang berlaku adalah kempen yang Barisan Nasional adalah fokusnya tentang penjelasan tentang YDB, fokus tentang manifesto Pakatan Harapan, dan fokus terhadap isu-isu Melayu dan Islam. Dan ini digunakan sepenuhnya. Namun masa yang sama, saya lihat Pakatan Harapan menggunakan isu-isu pembangunan umpamanya, isu-isu yang berpaksikan apa yang rakyat perlu dapat. Isu-isu pembangunan yang kita dikaitkan dengan isu seperti isu pentempatan sampah, isu-isu berkaitan dengan perbandaran, banjir dan sebagainya, kesesakan dan sebagainya. Ini satu isu yang sebenarnya lebih rapat dengan rakyat. Jadi kalau kita lihat percaturan PAS kali ini, apa yang menyebabkan PAS tidak meletakkan calon? Kita tahu mereka tahu kawasan ini tradisinya adalah kawasan kuat Parti Keadilan Rakyat PKR, tetapi alasan mereka tidak ambil risiko yang besar kerana pengalaman pada 9 Mei yang lalu ada 3 penjuru
PAS akan mengalami kekalahan yang teruk. Dan tetapi apabila kita lihat angka, itulah angka pengundi tegar PAS 7,573 dalam keadaan 3 penjuru ataupun 5 penjuru ketika 9 Mei yang lepas. Jadi kali ini mereka tidak menurunkan jentera, mereka tidak endorse calon Ustaz Zawawi dan juga calon Lokman Adam, tapi dari sudut persepsi masyarakat termasuk ahli mereka yang berada di Sungai Kandis, bagaimana ahli mereka akan bertindak pada 4 Ogos nanti? Saya melihat jika dilihat sebelum ini, pilihan raya umum sebelum ini, undi PAS sekitar 7,000 ke 10,000 di mana-mana di kebanyakan kursi. Ya, itulah base dia. Itu base-nya. Ini maksud yang mengundi hanya ahli-ahlinya. Dan ahli-ahli yang keahliannya, bukan lagi penyokongnya Ya, dan sebagainya. atas pagar dan sebagainya. Tidak ada dah lari dah. Yang menariknya kali ini adalah PAS ambil keputusan untuk tunggu dan lihat adakah isu yang dibawa berkaitan Melayu dan Islam itu akan memberi impact. Ya. Dan ini saya rasa dia bergantung kepada apa yang berlaku kepada keputusan ini. Jadi bagi pandangan saya, PAS saya melihat, kalau dilihat daripada pengumuman-pengumuman yang ada, PAS melihat kepada asalkan parti yang bertanding membawa kepada isu Islam Melayu, itu antara pilihannya. Dan ini saya rasa ada satu cubaan, satu isyarat bagaimana melihat apa yang berlaku selepas ini, keputusan ini. Terutama bila melihat demografi di mana 35,000 pengundi itu, di mana 35,000 itu adalah 71% pengundi itu adalah merupakan Melayu, Islam, dan sebahagiannya adalah 25,000 itu adalah pengundi-pengundi yang di bawah 40, dan ini akan menjadi paksi. Ada tu kenyataan yang begitu kontradik di sebelah BN UMNO, mereka tegar ataupun konsisten. Mereka ingin terus mengulurkan tangan kepada pimpinan PAS dan juga ahli PAS terus bersama-sama kami di Sungai Kandis. Mereka tak ada masalah atas nama dasar Melayu dan Islam, kerana itu juga yang ditawarkan ketika pilihan raya umum ke-14. Tetapi di sebelah PAS pula beria-ia menafikan segala kerjasama. Bagaimana kita nak membaca ini? Adakah apa yang berlaku, apa persepsi masyarakat bahawa PAS dan juga UMNO ada orang kata pun rundingan belakang yang tetapi mereka cuba, kerana itulah modal politik yang mereka cuba elakkan daripada kata pun tainted ataupun tercemar dengan mereka tidak bersetongkol dengan UMNO, mereka tidak bersetongkol dengan PAS. Okey, seikhlas mana kerjasama itu? Ya. Adakah PAS perlu belajar daripada kesilapan taktik silam, strategi silam umpamanya seawal tahun 70-an umpamanya, bila bekerjasama apa yang berlaku dengan parti itu, bila bekerjasama kita pergabungan Barisan Nasional, jadi apa akan berlaku kepada survival parti itu tersebut. Dan itu satu. Yang kedua adalah adakah PAS bersedia untuk kembali ke era tradisional, dan ini satu risiko yang cukup besar, kerana persepsi yang dibawa oleh PAS dan juga UMNO ini memberi kesan kepada sokongan dan semua. Tapi kita juga satu perkara yang menarik juga, kalau dilihat daripada keputusan baru ini, ketika pilihan raya umum saya ambil contoh, undi bakatan hanya 50.1% berbanding ketika 2013 di mana bersama PAS sekitar 52-53%. Jadi ini maksud masih ada harapan untuk dua parti pembangkang ini untuk bergabung semula. Membawa. Namun isu yang dibawa itu pastinya akan fokus kepada isu-isu yang kita dengar sekarang. Dan ini sebenarnya satu risiko yang cukup besar untuk demokrasi Malaysia. 50% akan menyokong kerajaan yang ada, 50% lagi akan menyokong status quo yang dulu. Dan ini sebenarnya yang akan berkesan kepada bukan saja Sungai Kandis, tapi pilihan raya 5 tahun akan datang. Okey. Tetapi Sungai Kandis juga menjadi kanta pada pemerhati politik secara lebih dekat. Pemilihan Parti Keadilan Rakyat akan berlaku pada bulan September, dan ramai mengatakan inilah masanya semua mereka yang akan bertanding dalam pemilihan ini akan turun ke Sungai Kandis sebagai jentera pilihan raya Parti Keadilan Rakyat dan juga Pakatan Harapan. Sekurang-kurang mereka nak tunjuk muka, dan tetapi dari aspek yang besar pula tentang pemilihan ini, di mana kedudukan kem-kem yang dikatakan cuba merebut sokongan semaksimal mungkin, termasuk isu pencalonan untuk jawatan-jawatan tertinggi seperti Presiden, Timbalan Presiden dan juga Naib Presiden, kem sana dan juga kem sini. Jadi kita tanya Dr. Hamdan, mungkin ada insight story yang boleh kita kongsikan. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini.
sebagai fakta untuk Dewan Undangan Negeri di Selangor ini, Pakatan Harapan dengan 51 kursi antara rekod terbesar Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum, BN dengan 4 kursi dan PAS 1 kursi. Jadi ini track record yang perlu dipertahankan dalam Sungai Kandis ini. Tetapi dalam pada itu juga ini juga memberi orang kata pun ujian pertama kepada Menteri Besar yang baru, Saudara Amiruddin Syahri, selepas dilantik menggantikan Datuk Seri Azmin Ali yang sudah membawa satu tahap yang tertinggi dalam pentadbiran di negeri Selangor. Dan ini juga menjadi satu percaturan bagaimana pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang akan berlaku pada September nanti. Ini diperhatikan secara dekat, di mana Amiruddin dikatakan orang Datuk Seri Azmin Ali, Ustaz Zawawi biarpun dikatakan bukan favourite kepada pencalonan saudara Azmin Ali ataupun kem UMNO ataupun Parti Keadilan Rakyat Selangor, tetapi nampaknya cuba dineutralkan masa hari penamaan calon yang lalu. Jadi benarkah begitu, Dr. Hamdan? Saya melihat begini, saya melihat secara umum. Perjalanan parti ini sejak 99, saya melihat beginilah bila kita melihat secara kajian lah, penuh dengan konflik-konflik yang menarik sejak daripada awal tentunya, dan akhirnya membawa kepada 2004 bila berlaku pergabungan dengan PRM umpamanya, dan kemudiannya sekarang, dan tentunya kebetulan hari ini hari pertama mula dikeluarkan borang-borang pencalonan untuk pemilihan keadilan ini. Dan tentunya apa yang paling penting sekarang adalah tidak hairan berlaku persaingan ini, kerana keputusan kali ini, hujung tahun ini akan menjadi petanda, petunjuk, manifestasi apa yang akan siapa yang akan ke hadapan andai kata berlaku transisi kuasa daripada Tun M kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tentunya itu menjadi satu idaman dan juga igawan yang sangat tinggi, kerana ini antara manifestasi, kerana ini yang penentunya. Tapi masa yang sama, kem atau tidak, Parti Keadilan Rakyat perlu belajar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Konflik-konflik yang berlaku itu menyebabkan parti ini seolah-olah berundur ke belakang. Apa yang berlaku contohnya ketika pemilihan di Sungai Petani umpamanya, membawa kepada satu cabaran cukup besar kepada Parti Keadilan ini. Dan sepatutnya dalam keadaan sekarang, rakyat, ketika kita lihat, kita perlu akui bahawa kemenangan kali ini antaranya adalah apa yang dibuat oleh pengundi-pengundi atas pagar, yang melihat bukan kerana parti, yang melihat bukan kerana mereka individu, keahlian dan sebagainya, tapi melihat kepada perubahan, membawa keinginan untuk membawa Malaysia yang baru. Jadi Parti Keadilan perlu mengekalkan imej ini. Apa yang berlaku, parti mana pun pasti ada side-nya. Malah Bersatu sekarang pun baru selesai peringkat bahagian umpamanya. Begitu juga Amanah, begitu juga PAS, begitu juga UMNO. Tapi apa sahaja pun pertandingan itu perlu dilaksanakan secara berstrategi, dan juga semua orang maklum, it's open secret pihak mana, A mana, B mana dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku pemilihan ini adakah akan mengulang balik konflik-konflik sebelum ini pemilihan timbalan presiden yang melibatkan Zaid Ibrahim sebagai contoh, hingga membawa beliau keluar daripada parti dan parti berkenaan. Dan ini juga adalah pengulangan konflik-konflik yang berlaku sebelum itu. Adakah PKR tidak matang dalam melihat isu-isu dalaman parti? Kerana mereka sudah melihat daripada peringkat yang paling bawah sekali dengan gabungan, kita tahu keadilan muncul dengan gabungan pelbagai pemikiran, fikrah dan juga platform. Ada datang daripada aktivis, datang daripada politik, datang daripada NGO, badan sivil, daripada aktivis Islam, PKPIM, ABIM, Ikram dan sebagainya, di kalangan aktivis-aktivis sosial dan sebagainya. Kerancaman itu yang menyebabkan ia menjadi satu wadah kepada masyarakat pelbagai kaum untuk bersama dengan Parti Keadilan Rakyat. Tetapi dari sudut demokrasinya, masyarakat melihat secara dekat, kalau demokrasi sudah tidak berlaku di dalam pemilihan pimpinan Pakatan Parti Keadilan Rakyat, tak payah ceritalah mereka nak menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat umum di luar sana. Itu satu persepsi. Tapi sebenarnya parti ini, saya melihat daripada awal, parti ini adalah parti yang itulah Malaysia.
yang satu-satunya parti yang punya cawangan di semua negeri umpamanya, bahagian di semua negeri Ya, dan sebagainya. Sabah Dan hingga ke Perlis. parti yang paling awal yang menggunakan sistem satu ahli satu undi umpamanya. Dan apa yang berlaku adalah satu manifestasi bahawa itulah Malaysia sebenarnya. Konflik itu tidak boleh dielak, tapi bagaimana menguruskan kepelbagaian yang itu disebut satu hal tadi. Itu satu kekuatan sebenarnya. Parti yang hanya berusia tak sampai hanya 20 tahun usianya mampu bergerak begitu, dan parti yang bila parti itu bergerak dan ada satu manifestasi untuk mampu untuk ke Putrajaya umpamanya, antara satu-satunya parti awal yang berkeinginan untuk membentuk kerajaan persekutuan adalah Parti Keadilan dari kalangan parti-parti lain, dan ini adalah manifestasi itu, konfliknya, kepelbagaian itu, dan setakat ini parti itu menunjukkan kementangan yang lebih awal. Dan adalah satu persepsi yang salah untuk mengatakan parti ini parti yang tidak matang. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku itulah yang sedang berlaku dalam politik Malaysia. Itulah manifestasi dia sebuah parti yang matang. Cuma bagaimana menangani persepsi di kalangan bukan ahli umpamanya ataupun rakyat yang berada di atas pagar. Jadi kalau ada suara-suara yang ingin menegur, menentang dari dalam itu, kerana mereka juga sebahagian daripada parti, sebahagian daripada kelompok yang membawa Parti Keadilan Rakyat pada ke tahap ini, mungkin itu boleh diraihkan, tidak boleh disenyapkan, tidak boleh ditutup, kerana inilah Malaysia baru, apatah lagi dokongan yang diperolehi oleh Parti Keadilan Rakyat, majoritinya orang muda, terpelajar, profesional dan sebagainya. Pastinya kepimpinan yang ada sekarang dan juga yang akan bertanding pada hujung tahun ini akan melihat semua faktor ini. Wajarkah mereka membuka pertandingan itu seluas yang mungkin, sedemokrasi yang mungkin, tetapi risikonya pastinya ada selepas itu. Jadi semuanya kita akan lihat sambil kita melihat apa yang berlaku pada 4 Ogos nanti untuk pilihan raya kecil di Sungai Kandis. Terima kasih Prof. Madya Dr. Hamdan Datuk Muhammad Saleh, Dekan Pusat Pengajian Asasi dan juga Umum Universiti Selangor. Itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.